Wakafa billahi syahida. Terima kasih saudara pengerusi majlis, saudara Farhan, rakan-rakan pimpinan yang berhormat Rafizi, saudara yang berhormat Adam Adli, saudara Akmal sebentar tadi yang berhormat, saudara Cencung ahli parlimen, mantan-mantan pimpinan dan juga adun-adun. Tadi ada adun Setia bekas, adun Taman Medan, Ustaz Samsul, semua pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, ramai hadir pada hari ini dengan permulaan yang sangat baik dan sangat kukuh pada hari ini. Saya yakin Pakatan Harapan kekal di Taman Medan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pilihan raya negeri akan berlangsung. Tadi Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan tarikh-tarikh penting. Selain itu saya nak ingatkan, siapa anak-anak yang ada di luar negara terutamanya, tolong beritahu. Ini laporan dan juga Facebook Live atau TikTok Live hari ini saya nak sampaikan. Yang ada di luar negara, tarikh akhir untuk daftar sebagai pengundi pos adalah pada 8 hari bulan Julai 2023. Hari ini tanggalnya adalah 4 Julai. Betul 4 Julai hari ini ya? 4 Julai, betul. 5 Julai dah hari ini. Maknanya ada 3 hari lagi untuk daftar. Jadi kalau ada anak-anak di luar yang menjadi pengundi pos, ingatkan mereka. Tolong daftar di laman web SPR yang ada kerana dia layak untuk mengundi sekali lagi dalam pilihan raya kali ini. 29 hari penamaan calon, 12 hari bulan hari mengundi, dan kita akan menentukan nasib negeri Selangor untuk 5 tahun lagi. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum bermula pembubaran DUN pun, kita lihat lawan kita terutamanya Perikatan Nasional bersungguh-sungguh nak ambil alih Selangor. Tetapi sampai sekarang, mereka tidak ada sebab untuk kenapa nak ambil Selangor. Dan apa dia nak buat di Selangor. Yang dia bangkitkan kadang-kadang isu yang tak kena tepat sasaran. Yang dia nak bangkitkan hanyalah timbulkan isu perkauman dan kemarahan yang melibatkan agama dengan harapan agar rakyat terutamanya orang Melayu rasa marah dan rasa perlu untuk tukar kerajaan di negeri Selangor. Sedangkan daripada segi pencapaian, daripada segi kontribusi, daripada segi kedudukan ekonomi dan kehidupan rakyat, sebenarnya mereka tak ada hujah. Yang paling kuat hujah dia pun Azmin. Itu pun hujah yang salah. Beberapa minggu lepas dia ingatkan, ingat Amir, aku yang angkat kamu. Saya dah jawab dah. Hari ini dia kuat lagi, saya menyesal pilih Amiruddin. Saya nak bagi tahu, saya tak menyesal langsung tak ikut dia untuk Sheraton Move dan jadi pengkhianat. Sebab apa saudara? Sebab demi kemakmuran dan demi kestabilan negeri Selangor, saya, YBE, banyak rakan-rakan yang dulu dianggap pengikut beliau, mengambil keputusan setia dengan parti dan hormat mandat rakyat demi kestabilan dan kehidupan rakyat negeri Selangor daripada saya gadai untuk ikut mana-mana individu. Dan ternyata keputusan itu keputusan betul. Buktinya Jabatan Statistik baru keluar. Jabatan ini bawah YB Menteri Ekonomi. Department of Statistik baru keluar. Tahun 2022 kita sumbang 25.5%. Kali pertama kita cecah 25% sumbangan KDNK kepada ekonomi dan juga kepada negara Malaysia. Dulu Azmin selalu sebut 1/4, tak sampai pun. Tak sampai. Paling tinggi zaman dia 23.7. Itu angka tahun berapa? Tahun 2018. Lepas dia keluar separuh jalan. Lepas tu jadi Menteri Ekonomi. Dia bangkit pula. Kita kalah dengan Johor. Saya pun semak. Rupanya masa dia jadi Menteri Besar, investment negeri Selangor
pernah capai 6-7 bilion saja. Paling rendah dalam tempoh 15 tahun Pakatan Harapan Negeri Selangor, masa dia jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Dia keluar daripada Menteri Besar, melonjak jadi 18 bilion. Tahun lepas itu, 17 bilion. Dia kata ini semua kerja dia. Masa tu dia jadi Menteri Ekonomi, dia tak buat apa yang dia fikir. Nak jatuhkan kerajaan, nak halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dia halang, dia khianat, dia jatuhkan mandat rakyat. Hari ini dia putih mata, dia merah mata. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. Sebab itu, kata-katanya jadi macam orang gila. Orang gila. Dia tak boleh tengok Anwar Ibrahim. Dia tengok Anwar Ibrahim pakai capal, dia bising. Anwar Ibrahim pakai songkok, dia bising. Anwar Ibrahim pajak kereta jumpa orang, dia bising. Anwar Ibrahim pergi sembahyang Jumaat pun dia bising. Sebutlah nak buat apa. Tak buat apa. Paling-paling dia akan sebut, Amir kurangkan semua hasil untuk rakyat. Tadi ada seorang sebut siapa? YB Halimi. Kita nama tukarlah program. Sebab lepas 10 tahun, kita tengok program ni sampai sasaran ke tidak. Nama program, Skim Mesra Usia Emas. Maknanya kita nak hargai warga emas. Tetapi program itu cuma bagi duit selepas warga emas meninggal dunia. Itu bukan skim mesra usia emas. Itu skim mati usia emas. Jadi kita tukar. Tiap-tiap tahun jam shopping daripada 60 tahun sampailah dia meninggal dunia. Adakah kita kurangkan? Tidak. Tahun 2019 kita jadikan RM100. Belanjawan tahun 2023 kita bagi RM150 kepada setiap warga emas dalam negeri Selangor tiap-tiap tahun. Dan kita satu-satunya negeri yang jamin akan bagi warga emas raikan mereka masa mereka hidup. Itu baru satu. Ada banyak lagi. Nanti saya dah keluarkan buku laporan sebanyak 160-170 muka surat. Program-program kita. Kejayaan-kejayaan kita. Termasuk yang paling penting, kita kembalikan reserve. Dulu reserve kita dah jatuh. Jadi sampai 2.14 bilion. Sekarang dah naik jadi 3.29 bilion. Angka terbaru saya dapat adalah 3.4 bilion. Dia cakap, tak guna reserve banyak. Kalau reserve banyak, kita tak belanja untuk rakyat. Saya nak beritahu kepada mereka ni semua. Zaman Tan Sri Khalid, dia buat jambatan ketiga Kelang. Yang luluskan jabatan ketiga Kelang arwah Tan Sri Khalid. Yang bayar siapa? Azmin bayar. Itu yang sebab reserve jatuh. Zaman kita buat projek skim jaminan air sejam. Siap bila? Siap bulan 10. Sekarang progres dia apa? Lebih 50%. Nak buat apa? Elak daripada pencemaran berlaku. 300 juta ringgit Malaysia. Projek tebatan banjir. Baik boleh jalan. Dan banyak perkara kita teruskan. Next week saya nak tunjuk berapa banyak dia belanja, berapa banyak saya belanja. Tetapi saya buktikan dengan perbelanjaan berhemah dan berhati-hati untuk pastikan wang rakyat tak sesuka hati digunakan. Kita ada simpanan yang kukuh, kita belanja cukup untuk kesejahteraan, termasuk perkenal program Jelajah Ihsan, turunkan harga barang, termasuk laksanakan insan, insurans untuk seluruh rakyat negeri Selangor. Ada 6 juta rakyat negeri Selangor kita register dan ditanggung polisinya penuh oleh kerajaan negeri. Bukan nak banding dengan negeri di Malaysia. Saya cek seluruh Asia Tenggara, tak ada satu negeri pun atau provinsi pun berani buat insurans cover rakyatnya dan ia dibuat oleh Pakatan Harapan di negeri Selangor. Cukup sampai situ dulu, saya simpan sikit. Lepas ni saya akan sampaikan lagi. Tetapi mereka-mereka ini akan datang nanti. Kalau dia tak boleh pujuk kita, dia akan beli kita. Masa dia beli tu tuan-tuan, dia minta duit 100, minta 500. Sebab jana wibawa dah banyak menjana wibawa mereka.
tolong minta balik duit banyak. Tapi undi kekal pada Pakatan Harapan dan koalisi dalam kerajaan perpaduan. Dan insya Allah saya yakin, saya dah nak beritahu awal, ini keputusan belum putus habis. Tetapi insya Allah Pakatan Harapan akan pertahankan Taman Medan untuk teruskan pembangunan dan juga kemajuan dalam negeri. Adakah kita sempurna? Tidak. Saya tak cakap kita sempurna pun. Tapi cubalah compare, cubalah banding dengan negeri lain. Dengan negeri yang mereka jaga. Kita ada masalah? Ada. Kita kurangkan? Tak kurangkan. 2020. Ada dekat 7-8 gangguan. Tahun 2021 atau tahun 2022 dah berkurang jadi 2. Tahun 2023 ada sekali, 2 kali. Sebab kita dah jaga dan kita uruskan. Saya pun tak tahu, mungkin ada nak sabotaj. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba sedaya upaya. Termasuk kita buat projek. InsyaAllah lepas bulan 10, kalau ada mana-mana gangguan disebabkan oleh pencemaran pun, kita boleh kawal dengan projek sejam yang telah kita bina dan kita laksanakan sekarang. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, di negeri ini, Pakatan Harapan buktikan, kita buktikan. Tak bagus dan tak boleh kita menilai kerajaan 7-8 bulan. Saya masih ingat 7-8 bulan daripada tahun 2008. Di tahun pertama kita mentadbir negeri Selangor. Memang kacau bilau, haru biru. Bagi lembu korban jadi isu. Tukar sport rim kereta jadi isu. Pada waktu itu macam-macam perkara. Sebab kita sedang align dan betulkan. Itulah yang jadi pada kerajaan perpaduan sekarang. Paling tidak kerajaan ini dapat kawal dan dapat pastikan. Saya sentuh satu perkara dulu. Tentang barangan dan perbekalan barangan. Zaman Muhyiddin baik, zaman Mail baik. Masanya adalah kerajaan PN sebagian besarnya dia kawal. Harga barang bukan saja tinggi, bekalan barangan tak sampai. Rakyat mengeluh, ayam tak cukup, telur tak ada. Tapi sekarang, harga belum dapat kawal sepenuhnya. Tetapi paling tidak 2 perayaan besar yang penting, yaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha baru ni, tak ada laporan tentang kekurangan ataupun kehilangan ataupun shortage bekalan-bekalan yang berlaku di zaman Perikatan Nasional Memerintah. Kerana kita selesaikan masalah, bukan kita nak bergambar untuk tunjukkan kita selesaikan masalah. Sebab itu bila kita keluarkan fakta 2-3 hari lepas, Saudara Fizi bangkitkan, inflasi kita dah mungkin berkurang. Dia tak percaya. Data tak boleh menipu. Kita dah buktikan, dah turun. Cuma nak turunkan harga barang kena ambil masa lagi. Sebab itu saudara dan tuan-tuan, Selangor adalah bukti. Kalau ambil pengalaman kita, 7-8 bulan pertama, malahan 8-9 bulan pertama, memanglah konon-konon banyak isu sebab belum ada penyesuaian dan belum lagi sungguh-sungguh kita sampai kepada satu titik ke arah penyelesaian. Selangor selepas 15 tahun di bawah Pakatan Harapan, akhirnya kita buktikan, kita buat kesejahteraan untuk rakyat, kita belanja lebih 500 juta untuk program Iltizam Selangor Penyayang. Hari ini saudara saya sebut tuition rakyat. Ini tuition rakyat, saya bagi contoh. Kalau dia kata ada pengurangan, saya bagi contoh. Tuition rakyat dulu bawah Pakatan Rakyat yang eskonya pas, kita cuma cover 6,500 pelajar-pelajar tuition percuma. Bagus tak bagus? Bagus. Tapi sekarang bila kita kawal di bawah Pakatan Harapan, tuan-tuan tahu berapa ramai yang dapat tuition percuma bawah program tuition rakyat negeri Selangor. Kita belanja berapa? 6 juta. Sama tak? Sama macam kita belanja tahun 2013, 2011, 2010. Tapi kita dapat buat tuition percuma untuk 65,000, 10 kali ganda.
daripada yang mereka buat. Macam mana kita buat? Betul tak betul? Betul, tolong tanya Jabatan Pendidikan. Kalau nak tahu macam mana kita buat, bagi sekali lagi Pakatan Harapan saya terang A to Z macam mana kita buat. Ini masalah. Jadi mereka ini akan datang, mengulang-ulang benda lama. Akan cakap dulu kita bagi air percuma. Saya dah terang banyak kali dah. Insya-Allah orang Selangor faham. Nanti dia akan bangkit pula sekolah agama nak diroboh. Saya pun risau, saya sekali cek. Tak ada satu notis roboh pun. Ahli parlimen ni dengan sombongnya, dengan menipunya, insya-Allah saya akan bawa ahli parlimen ini ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana menipu dalam parlimen. Memang tak ada satu sekolah pun yang terima satu notis perobohan. Tak ada. Menipu. Buat statement. Saya minta YB Exco jumpa dengan persatuan. Tanya ada tak? Tak ada. Yang ada memang kesalahan. Dia tak ikut spek bomber. Takkan kita nak gadai anak-anak kita. Dia kata 80,000 bakal terkesan. Saya cek, tak ada. Sebab itu, saya percaya. Lepas ni dia akan bangkit lagi. Dia akan timbul lagi, dia akan korek lagi, dia akan cuba cari konon. Ada isu. Saya kata kita tak sempurna. Tetapi paling tidak kita jauh lebih baik dari yang ditakbir oleh Perikatan Nasional di negeri-negeri yang mereka takbir. Insya-Allah, pentadbiran ini, kerajaan ini, bukan hanya nak cerita masa lampau, bukan hanya nak cerita apa kita buat sekarang, kita juga dah siapkan perancangan untuk masa depan. Masa depan negeri Selangor. Antara kawasan yang kita ambil kira adalah Petaling Jaya, Subang, Shah Alam, sampailah ke Kuala Lumpur. Ini kawasan yang kita nak sedang gubah balik untuk pembangunan supaya kesabilan dan keadilan pembangunan dapat dijamin. Dan ia ada dalam rancangan Selangor Pertama. Kita bukan saja boleh cerita masa lepas, saya juga boleh cerita apa kita buat sekarang. InsyaAllah dalam rancangan Selangor Pertama, value dia lebih kurang 200 bilion. Ada 200 program projek, bukan hanya projek buat jalan, tapi kesejahteraan rakyat, warga emas, anak-anak kurang upaya, anak-anak yang kecil, dan semuanya ada dalam plan 5 tahun kerajaan negeri yang kita telah luluskan pada tahun 2022. Jadi sesaudara sekalian, saya minta harapan banyak-banyak. Pilihan raya ini adalah untuk penentuan. Penentuan masa depan kita. Selangor di bawah Pakatan Harapan menempuh gelora dalam pelbagai keadaan. Daripada kerajaan yang begitu menekan kita di tahun 2008 sampai 2017. Di tahun 2018 sempat bersama dengan kerajaan pusat. Saya nak bagi tahu sebab 22 bulan kita sama tu, kita selesaikan isu air yang tertangguh puluh tahun. Sebab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sama dan kita dapat selesaikan. Kemudian berdepan dengan kerajaan pengkhianat. Alhamdulillah, dengan kesabaran rakyat, dengan kerja keras rakyat, dan juga pimpinan yang berintegriti, dengan jalan kerja yang bersungguh-sungguh, kita kekal jadi negeri paling maju dan negeri yang paling makmur untuk rakyat yang tinggal di dalam negeri kita ini. Sekarang masanya untuk kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sama-sama. Di saat kita sendiri-sendiri pun, alhamdulillah kita jadi resilient state, kita menjadi negeri tahan uji. Dan di saat kita bersama kerajaan persekutuan, saya percaya lonjakan kita, daya tahan kita, kemampuan kita akan jauh lebih baik. Ini opportunity selepas 15 tahun untuk kerajaan negeri berkembang dengan lebih kuat, jadi lebih hebat, dan caranya kekalkan Pakatan Harapan. Saya nak mulakan di Taman Medan. Orang Taman Medan sedia kekalkan Pakatan Harapan? Kita! Ya Allah, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Semoga kita capai kemenangan menjelang pilihan raya yang akan datang. Saya pun tak bagi tahu nak sebut, saya test. Bila cakap kita, ada cakap boleh. Kat sini cakap Selangor. Kita kat Selangor ni kita sebut kita Selangor. Lepas ni boleh sebut-sebut kita, sebut-sebut Selangor boleh? Kita!
kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Datuk Seri Peti Besar dengan ulasan-ulasan berkenaan negeri Selangor. Okey.